Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan bahagian elak. Apa yang dimaksudkan dengan elak? Elak dari segi bahasa berasal daripada perkataan al-aliyah yang bermaksud sumpah. Dari segi istilah, suami yang berhak mentalakkan isterinya bersumpah tidak akan bersetubuh dengan isterinya lebih daripada 4 bulan atau tidak dinyatakan tempoh. Hukum ilak. Hukum ilak ialah haram dan berdosa. Suami haruslah menceraikan isterinya jika dia tidak mahu rujuk dan tidak mahu membayar kafarah sumpah. Sebagaimana dalil yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 226 hingga 227 yang bermaksud, kepada orang-orang yang bersumpah tidak akan mencampuri isteri-isteri mereka diberikan tempoh 4 bulan. Setelah itu, jika mereka kembali mencampuri isteri-isteri itu, maka sesungguhnya Allah amat mengampun lagi maha mengasihani. Jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak dan tidak mahu kembali mencampuri isteri-isteri itu, maka hendaklah mereka menjatuhkan talak, kerana sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Seterusnya kita pergi kepada bahagian rukun dan syarat. Yang pertama, suami. Suami haruslah seorang yang mukallaf dan mampu membuat keputusan. Yang kedua, isteri. Isteri haruslah seorang yang boleh disetubuhi dan bukan kanak-kanak. Yang ketiga, perkara yang dielakkan iaitu persetubuhan. Dan yang keempat, sirah, iaitu bersumpah dengan nama-nama Allah dan lafaz lain yang mesti ditunaikan, sama ada nazar ataupun ta'liq. Seterusnya ialah kafarah ilak. Kafarah ilak dibahagi kepada 4. Boleh diberi pilihan sama ada memberi makan kepada 10 orang miskin secupak makanan asasi. Yang kedua, beri pakaian 10 orang miskin. Yang ketiga, membebaskan hamba. Dan yang keempat, berpuasa selama 3 hari tidak semestinya berturut-turut. Kita akan pergi kepada bahagian zihar. Apa itu zihar? Zihar ialah suami yang menyerupakan isterinya sama dengan mahramnya dari sudut haram mengahwininya. Imam Ibn Katsir rahimahullah berkata, asal zihar adalah dari kalimah az-zahra, iaitu bahagian belakang. Hal ini kerana golongan jahiliyah apabila mereka saling menziharkan isteri mereka, dia akan berkata kepada isterinya, kamu ke atas diriku sama seperti bahagian belakang ibuku. Kalau menurut syarak, zihar itu berlaku pada keseluruhan anggota badan yang dikiaskan kepada bahagian belakang. Dahulunya, zihar dianggap sebagai talak pada zaman jahiliyah. Kemudian Allah memberikan rukhsah ataupun keringanan kepada umat ini dengan menjadikan pada zihar itu ada kafarah dan tidak menjadikan ia sebagai talak sebagaimana yang berlaku pada zaman jahiliyah. Pentafsiran yang dikemukakan oleh para mufassir berkenaan ayat ini, di antaranya Imam Ibn Jarir Al-Tabari rahimahullah berkata, dan mereka yang mengharamkan isteri-isteri mereka ke atas diri mereka sendiri dengan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan ke atas mereka, iaitulah bahagian belakang ibu-ibu mereka. Lalu mereka mengucapkan kepada isteri mereka, kamu adalah seperti bahagian ibu aku ke atas diriku. Hal sebegini merupakan sesuatu bentuk talak kepada lelaki kepada isterinya pada zaman jahiliyah. Dari Abu Kilabah, beliau berkata, zihar merupakan talak pada zaman jahiliyah. Menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullah pula mengulas ayat ini dengan katanya, hakikat zihar adalah menyerupakan bahagian belakang dengan bahagian belakang, iaitu menyamakan bahagian belakang yang halal kepada bahagian belakang yang haram. Oleh yang demikian, para ulama telah ijma' ataupun bersepakat bahawa sesiapa yang mengatakan kepada isterinya, kamu ke atas aku seperti bahagian belakang ibu aku, merupakan seorang yang melakukan zihar. Manakala kebanyakan ulama pula berpandangan zihar berlaku sekiranya seorang suami berkata kepada isterinya, kamu ke atasku seperti belakang anak perempuanku atau belakang adik-beradik perempuanku, dan selainnya dari kalangan mahram. Rukun zihar terjadi apabila ada suami yang menzihar, isteri yang dizihar, lafaz zihar dan orang yang diserupakan seperti ibu dan sebagainya.
Seterusnya kita akan pergi kepada contoh lafaz zihar. Ada yang berpendapat bahawa di antara cara terpenting untuk menghilangkan kerisauan dan kekeliruan terhadap isu zihar ini adalah dengan kita menekuni secara mendalam berkenaan lafaz-lafaz zihar. Asasnya, lafaz zihar mempunyai dua bahagian iaitu lafaz yang soreh, jelas atau kinayah, kiasan. Lafaz yang soreh seperti kamu ke atasku seperti bahagian belakang ibuku. Demikian juga ungkapan seperti kamu ke atasku seperti perut ibuku atau seperti kepalanya atau farasnya atau seumpama dengannya. Orang yang mengucapkan itu telah melakukan zihar. Pada lafaz kinayah pula, ungkapan seorang suami kepada isterinya, kamu ke atasku seperti ibuku atau seumpama ibuku. Ke dalam hal ini, perlu diambil kira pada niat pengucapnya. Sekiranya dia memaksudkan zihar, maka itu merupakan zihar. Sekiranya dia tidak memaksudkan zihar, maka dia tidak dianggap sebagai pelaku zihar di sisi Imam Al-Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah. Hukum suami yang mengucapkan zihar. Yang pertama, jika tidak diiringinya dengan lafaz talak, wajib ke atasnya kafarah zihar. Jika diiringinya lafaz talak, tidak wajib ke atasnya kafarah zihar. Suami yang wajib ke atasnya kafarah zihar ialah haram ke atasnya menyetubuhi isterinya sebelum ia membayar kafarah zihar. Kafarah zihar terbahagi kepada 3. Yang pertama, memerdekakan seseorang hamba yang beriman dan tidak cacat. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Rukun zihar terjadi apabila ada suami yang menzihar, isteri yang dizihar, lafaz zihar dan orang yang diserupakan seperti ibu dan sebagainya. Maka sepatut kita nak sembah hari ini tentang pertama ila. Ya. Ila tu kalau kita tengok hamzah ya lam alif hamzah ila. Ya. Apa maksud ila? Adalah sumpah. Ya. Pergi kepada bab zihar pun kenyataan juga, sumpah juga. Lebih kurang sumpah juga. Sumpah juga. Kedua-duanya niatnya sama. Maksudnya yang sumpah pertama ilak ni dia kata aku tak nak bersetubuh dengan isteriku. Tu dia sumpah gitu. Kemudian mari pula dalam bab zihar tu pun dia sama juga. Dia kata dia tak mau dia ada kaitan dengan gitu. Maka kedua-dua antara ilak dan zihar adalah sejenis sumpah yang kita sabitkan dengan nama Allah Ta'ala, sabitkan dengan sifat dia, sehingga Islam mengharamkan perkara ni. Kerana apa? Bila kita haramkan benda yang halal yang Allah dah bagi, kerana apa? Allah dah bagi kita satu kebenaran tapi kita mengharamkan, dan yang paling teruk dia akan merosakkan jiwa, merosakkan tubuh badan, merosakkan perasaan pasangan hidup kita. Ya, malah kalau kita tengok dalam ilak, kita sendiri yang haramkan persetubuhan. Tapi kalau dalam zihar, kita ucap aja Allah yang mengharamkan. Tak boleh. Tak boleh ya. Maka kedua-duanya kaitan tentang persetubuhan. Pagi-pagi dah sembang pasal ni. Tapi nak buat macam mana? Dari sudut hukum kena mengaji lah. Kena mengaji. Maka kalau kita tengok dalam orang Arab dulu, Arab jahiliah lah, bukan Arab yang ada ilmu ni. Arab jahiliah, mereka sangat menggunakan dua perkara ni. Marah dengan bini je, sumpah. Terus sumpah. Sumpah. Dan mereka menganggap sumpah ini seperti talak. Dia talak dah, orang Melayu kata. Mai bab zihar pun macam tu. Dia marah dengan bini je, dia cakap ikut suka hati kita. Kita orang Melayu, Alhamdulillah, suami-suami orang Melayu ni orang baik-baik. Dia tak cakap benda pelik-pelik gitu. Tak berani sebut ke Ustaz? Oh iya ke? Cuma kita nak bagi tahu yang kita orang Melayu Islam dekat Malaysia ni, dia memang tak cakap, tapi kadang-kadang dia cakap dia tak perasan, termasuk ilak dengan zihar. Kenapa? Sebab dia adalah dia tak nak mengaji. Kan bila dia tak nak mengaji, sebab tu kita sembang awal tadi tu kan, di mana kalau kita pergi mengajar orang perempuan, sungguh-sungguh dia datang bawa 3 beg, halnya 1 kitab je nak baca kan, dia macam-macam bersungguh. Kalau mengajar orang lelaki, nyandor tepi tiang, nyandor tepi masjid kan. Jadi hari ni kita nak bagi tahu kepada terutama suami. Suami yang paling penting sekali, sama ada dia baru menikah ataupun dah lama menikah, dia kena faham ilak. Ilak ni maksudnya adalah apabila seorang suami bercakap dan mengatakan sesuatu seperti bersumpah dengan nama Allah atau sifat Allah dengan menyebut, wahai isteriku, aku tak nak bersetubuh dengan kamu. Contoh kalau disebutlah selama, kalau dalam Quran disebut 4 bulan, kata gitu, atau tak ada tempoh, maka di sini hukumnya haram.
dia tak boleh kata gitu. Bersumpah Bersumpah untuk tidak bersetubuh. Bahaya. Ini kenapa? Bangsa Arab dulu, dia nak bagi tekanan perasaan kepada isteri dia. Dia nak bagi satu siksaan dan rasa merana kepada isteri dia sebab dia marah. Maka dia ikut suka hati dia, dia sumpah. Ya, dalam bab zihar pula, kita menyamakan atau menziharkan juzuk-juzuk tubuh badan isteri kita itu dengan mahram kepada kita. Maksudnya mahram suami, sama ada mak dia, mak suami atau adik-beradik perempuan dia dan sebagainya. Malah zihar lagi banyak perbincangan. Ya. Sangat banyak ijtihad. Ada qaul tambah kita mazhab Imam Syafi'i, ada qaul qadim, ada qaul jadid dan sebagainya. Maka perbincangan tentang ilak dan zihar ni pada hakikatnya kalau ikut waktu kita dalam program kita memang tak cukup. Tapi kita nak bagi asas untuk terutama orang awam faham, dan kalau nak lebih dalam maka kita pergilah cari dengan majlis agama Islam dan sebagainya yang lebih pakar dari sudut tu, yang boleh bincang direct. Tapi program kita ni kita nak bagi asas supaya jangan langgar, takut-takut masuk dalam ilak. Jangan langgar, takut-takut dia jadi zihar. Kita kan mulut memang gitu. Kadang tu tengah marah. Kan sebut ya. dia tu. Sebab tu bila Allah Taala sebut dalam Quran al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin ayat 65. Di akhirat besok mulut kita akan dikunci rapat. Sebab mulut ni di dunia ni kelentong aja hidupnya. Semua, malah Allah Taala pun dia nak tipu. Kan zakat patut cukup dah. Dia transfer pergi ke anak dia sikit. Tak payah keluar zakat gitu. Ya, kalau kita jumpa manusia, ya Allah, manusia macam-macam manusia. Maka untuk awal ni kita bagi tahu bahawa wahai suami sekalian, jugalah isterilah berhati-hati dengan hukum ilak dan juga hukum zihar, insya-Allah. Itu dia. Baik Ustaz, sebelum kita nak raikan soalan daripada penonton kita. Mungkin ia juga tidak boleh lari daripada kaitannya dengan talak. Jadi ilak dan juga zihar ini, adakah ia juga boleh menjatuhkan talak? Baik. Dalam munakahat apabila ilak disumpah ataupun bersumpah, kemudian ataupun zihar kan, adakah dia sampai jatuh talak? Maka jawapannya tidak sama sekali. Tidak jatuh kepada talak, melainkan ada kondisi tertentu. Kalau ilak maksudnya dia bersumpah tidak bersetubuh dengan isterinya, dia kata 4 bulan. 4 bulan tu kalau kita taklid masa menikah tu kan 4 bulan tu. Kalau ditinggalkan isteri tu kan. Tu masa khutbah tu. Tu masa khutbah tu kan. Baik. Jadi 4 bulan ni kalau dia dalam selama tempoh 4 bulan tu dia masih kekal dengan sumpahnya, tak nak sentuh isteri dia, maka layak hakim panggil untuk paksa dia untuk kembali kepada isteri dengan bayar kafarah. Tak boleh juga, dia tak nak juga, dah lebih daripada 4 bulan, maka hakim layak menjatuhkan talak satu. Itulah hakim yang layak. Bukan dia jatuh sendiri. Itu dari sudut ilak. Tapi dari sudut zihar dia takkan jatuh. Sama juga, melainkan semua dah tak setuju dah, masing-masing nak bergaduh lah gitu gini, maka lepas tu suami yang melafazkan talak. So, adakah kaitan dia adalah kalau zaman dulu Arab Jahiliah memang dia anggap seperti talak. Tapi bila datangnya Islam, maka Islam mengatakan ini sekadar sumpah dan zihar, tidak sesekali jatuh kepada talak, melainkan sampai kepada proses yang seterusnya. Itu dia, maksudnya tidaklah sampai jatuh kepada talak. Tidak. Akan tetapi ia membawa kepada talak itu. Dia membawa. Itu dia, risau juga Ustaz ya.